A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, untuk slot bicara ilmu pada kali ini saya diberi peluang untuk berkongsi sesuatu dengan para penonton dan pendengar. Tajuk yang akan saya bicara dan bincangkan di slot saya ini ialah peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak, terutama semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Saya rasa kita semua maklum tajuk ini adalah relevan dan penting, di mana sebahagian besar anak-anak kita pada hari ini tidak dapat menghadiri kelas pembelajaran seperti biasa di sekolah akibat PKPP. Jadi secara relatifnya, kita sebagai ibu bapa harus sedikit sebanyak mengambil alih tugas guru buat sementara waktu. Walaupun anak kita tidak dapat mengikuti pembelajaran formal seperti biasa di sekolah, tidak bermakna proses pembelajaran mereka harus terencat. Ibu bapa, maksudnya kita semua, sama ada yang bergelar pendidik atau tidak, inilah masanya untuk kita membuktikan sesuatu, iaitu kita dapat meneruskan proses pendidikan walaupun tanpa PDP yang formal di sekolah. Penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, cemerlang ibu bapa, cemerlanglah anak-anaknya. Itulah konsep sebenar kecemerlangan jika dikaitkan dengan peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak. Ibu bapa adalah insan yang lebih rapat dengan anak berbanding orang lain. Walaupun ibu bapa bukannya guru, tanggungjawab ibu bapa juga besar dalam menentukan kejayaan anak-anak. Pernahkah terlintas dalam fikiran kita, apakah peranan ibu bapa untuk membantu anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam pelajaran mereka? Apakah yang akan terjadi sekiranya kita semua ibu bapa tidak menunaikan tanggungjawab kita terhadap kecemerlangan anak-anak? Marilah kita sama-sama membincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak cemerlang. Sebenarnya banyak aspek ibu bapa boleh berperanan dalam membantu kecemerlangan anak-anak. Antaranya, yang pertama sekali ialah secara fizikalnya, iaitu menyediakan tempat belajar yang kondusif. Ibu bapa hendaklah menyediakan tempat belajar yang kondusif untuk anak-anak. Jika anak mempunyai ibu bapa yang prihatin dalam aspek ini, mereka akan mendapat tempat yang selesa untuk lebih fokus dalam mengulang kaji pelajaran di rumah. Contohnya, perbesarkan bilik belajar atau sudut belajar. Pastikan ia sentiasa kemas dan teratur. Anak-anak akan lebih bersemangat dalam pelajaran. Ajari dan terapkan kepada anak-anak yang lain, terutama yang masih kecil, bahawa tempat belajar dan waktu belajar abang atau kakak mereka harus dihormati dan tidak boleh sewenang-wenangnya diganggu atau diceroboh. Seterusnya, sebagai ibu bapa juga, kita haruslah berperanan dan memberi tunjuk ajar kepada anak-anak sebagai sokongan kepada apa yang telah diajar oleh guru di sekolah. Sejak anak kecil lagi, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membantu kecemerlangan anak-anak. Ibu bapa perlu turut sama mengajar anak dalam mata pelajaran asas seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan matematik. Di sinilah keperluannya untuk ibu bapa turut sama mengambil tahu sekurang-kurangnya perkara asas tentang silibus atau sukatan pelajaran anak-anak. Contohnya, di waktu PKPP ini, anak kita yang berada di darjah 1, mereka baru saja memulakan pelajaran bahasa Inggeris di awal tahun 2020, dan pada 17 Mac lalu, PKP mula dilaksanakan akibat wabak COVID-19. Saya pasti ramai ibu bapa yang risau dengan kemahiran awal anak mereka yang darjah 1 itu tadi dalam literasi bahasa Inggeris. Pada pendapat saya, tidak salah rasanya untuk ibu bapa yang prihatin berhubung dengan guru yang mengajar subjek tersebut untuk bertanyakan apakah elemen atau perkara asas dan kaedah untuk mengajar sound system atau sistem bunyi bagi setiap huruf dalam bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya ibu bapa yang memahami dan diberi input oleh guru bahasa Inggeris itu tadi dapat mengambil alih tugas guru walaupun tidak secara sepenuhnya, dan anak juga tidak akan ketinggalan sepenuhnya. Dengan kata lain, bantuan ibu bapa boleh menjadikan anak-anak lebih cemerlang. Perkara seterusnya, ibu bapa juga perlulah mengawasi perkembangan dan pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya. Secara umumnya, kita semua perlu tahu bahawa rakan sebaya anak-anak kita berperanan besar dalam mempengaruhi kehidupan harian mereka. Anak-anak selalunya akan memilih rakan yang mempunyai sifat, kelakuan, dan identiti yang hampir sama dengan mereka untuk bergaul.
Peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak adalah dengan cara mengawasi pengaruh dan pergaulan yang mereka dapat dari rakan sebaya mereka. Sidang penonton dan pendengar yang dihormati sekalian, ibu bapa juga kalau boleh sentiasalah kita menunjukkan kita mempunyai masa untuk diluangkan bersama anak-anak kita. Kita boleh berbual, bersembang mengenai masalah yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan seharian, dan memberikan pendapat kita sebagai ibu bapa. Selain mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, cara ini juga memberi satu persepsi yang baik kepada anak bahawa ayah atau ibu mereka sentiasa mengambil berat, dan ini akan menyuburkan hati dan hari mereka. Seterusnya, sidang penonton dan pendengar sekalian, walau apapun aspek yang kita bincangkan, kita tidak akan dapat lari dari satu kenyataan bahawa pegangan agama dan pendirian moral adalah yang paling penting dalam proses pembesaran dan kematangan seseorang insan. Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Memang menjadi tanggungjawab kita semua untuk memberi didikan agama dan akhlak sejak awal usia mereka. Diharap didikan dan pegangan agama dan akhlak ini akan menjadi pedoman dan sempadan kepada mereka dalam menjalani hidup. Kita sedia maklum keruntuhan akhlak di kalangan remaja kita agak kekara kebelakangan ini. Anak-anak kita secara terang-terangan melakukan perkara yang tidak senonoh, tidak amanah, terlibat dengan jenayah jubana, tidak mempunyai integriti serta jati diri yang tinggi. Ini adalah natijah dari kita sebagai ibu bapa yang mengetuai institusi keluarga gagal menyediakan anak kita untuk menghadapi usia remaja mereka sebagai seorang insan yang mempunyai nilai-nilai tadi. Kita harap lebih ramai ibu bapa yang sedar kepentingan penerapan nilai agama, jati diri dan akhlak pada anak-anak, terutama anak yang berusia 7 hingga 12 tahun sebagai persediaan mereka untuk menjalani hidup di usia remaja dengan lebih baik. Seterusnya, sidang penonton dan pendengar yang dihormati sekalian, salah satu tugas ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak ialah menyediakan peralatan dan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak belajar. Anak-anak dapat mengulang kaji pelajaran secara menyeluruh dan lebih sempurna. Contohnya, ibu bapa sentiasalah bertanya keperluan anak dari segi alat tulis, buku latihan, dan bahan rujukan yang lengkap. Setiap kali kita bekalkan keperluan fizikal ini, sama ada yang kecil, yang murah-murah seperti pen, kertas, buku-buku rujukan, ataupun yang mahal-mahal seperti iPad, telefon, dan peranti ataupun peralatan yang lain, sentiasalah mengingatkan anak agar tidak mensia-siakan pemberian kita itu. Di peringkat ini sebenarnya ungkitan ibu bapa tidak menjadi kesalahan, kerana tujuan kita adalah untuk menyedarkan anak-anak kita tentang pengorbanan dan apa yang kita harapkan dari mereka. Sekaligus, ia dapat merangsang dan mendorong anak kita untuk melakukan yang terbaik. Seterusnya, sidang penonton dan pendengar sekalian, mendoakan kejayaan anak-anak juga adalah satu kunci untuk suksesnya segala usaha kita sebagai ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak. Ibu bapa perlulah sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Doa ibu bapa adalah doa yang sangat mudah dimakbulkan. Dengan berbekalkan doa ibu bapa, anak-anak akan lebih kuat menghadapi cabaran hidup. Jika boleh, doa yang ibu bapa titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu didengari oleh anak-anak, kerana ini akan melembutkan hati mereka dan menginsafkan mereka bahawa betapa bersungguhnya ibu bapa menginginkan kejayaan mereka. Doakanlah anak-anak anda demi kejayaan mereka pada masa yang akan datang. Seterusnya, sidang penonton dan pendengar sekalian, untuk berjaya dalam hidup, kita harus mengajar anak-anak kita untuk mendisiplinkan diri. Anak-anak yang berdisiplin akan lebih menghargai masa dan usaha mereka, pastinya mereka ingin berjaya. Peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak dengan menerapkan disiplin dalam diri setiap anak supaya dapat melatih diri menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Ibu bapa juga harus menunjukkan sikap berdisiplin dalam menguruskan rumah tangga, pembelajaran anak, pemakanan, supaya anak-anak dapat mencontohinya dan memahaminya. Itulah sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga dengan apa yang dikongsikan ini akan sama-sama kita semua menjadi ibu bapa yang lebih baik dan anak kita tidak akan ketinggalan sepenuhnya walau tidak ke sekolah di waktu PKPP ini. Sekian, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik, apa yang kurang baik tentunya dari hamba-Nya yang lemah ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi